So, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan cukup bangga ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar untuk memulakan ceramah kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih YB Fahmi. Salam sejahtera, salam hormat, and very good evening to everyone. Saya ingat kita semua faham ya, isu apa yang akan berlaku di dalam parlimen pada 18 hari bulan yang akan datang. Tetapi soalan dia ialah yang seluruh negara tanya sekarang, pasal apa persidangan parlimen ni tunggal yang pertama untuk kerajaan baru. Kita akan nampak persidangan ini untuk setengah hari saja ataupun beberapa jam. Saya ingat dekat 1 jam lebih dah. Itu ialah kepada titah yang akan diberi oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau Yang di-Pertuan Agong mengucap untuk 1 jam, 1 jam lah. Sekarang parlimen akan bersidang, lepas tu parlimen akan tamat untuk sesi dan tidak ada perbincangan lagi. Tapi negara kita ini satu negara demokrasi, sudah lama ni. Kita ikut Westminster System of Democracy. Tetapi kita punya perlembagaan ini ialah perlembagaan yang bertulis, written constitution. Dan kita faham lama-lama ini apa artinya demokrasi di dalam negara kita. Kita ada setiap 5 tahun kita adakan peluang untuk diberi kepada rakyat untuk pilih dan buat pengundian untuk parti yang akan memerintah, dan ini telah berlaku untuk 60 tahun di dalam negara kita. Dan tidak ada masalah sampai sekarang. Ya. Dan pada tahun 2018 yang kita tahu macam mana pergolakan reformasi yang telah dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dipimpini oleh Tun Dr. Mahathir dan seluruh pimpinan dari DAP dan juga dari Amanah. Kita telah berjaya untuk dapat mandat rakyat di mana kita tubuhkan kerajaan baru, Kerajaan Pakatan Harapan yang dinanti-nantikan oleh seluruh negara, dan inilah peluangnya yang kita dapat untuk kita bawa satu perubahan besar yang kita sudah wawarkan sudah lama ini. So, dengan itu, apa yang telah jadi di dalam 2 bulan ini, kita tak sangka. Tetapi pengkhianat-pengkhianat yang ada sekarang di dalam kabinet yang pada hari ini telah membuat sesuatu dan mengambil kesempatan ini untuk mereka tubuhkan kerajaan. Dan kerajaan ini dengan yang dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Itu kita faham dan kita tahu, bukan. Ya, thank you for reminding us, tetapi bukan yang dipilih oleh kerajaan. Dan sebab itu mereka adalah berkongsi bersama antara satu sama lain, UMNO PAS bersatu dan juga dari Sarawak dan Sabah. Dan mereka ini datang dari parti yang mereka punya pendirian lain dari satu sama lain. Dan dia datang sebab mereka nak kuasa. Itu saja. Mereka tidak ada manifesto, mereka tidak kata apa yang mereka akan lakukan di dalam 2,5 bulan ni. Kalau dengar apa yang berlaku di dalam kementerian-kementerian sekarang, harapan kita untuk satu kerajaan yang akan bawa perubahan, saya ingat kita boleh lupakan dan kita akan hilang isu agenda reformasi kita. Apa yang kita nampak? Kita telah minta speaker untuk beri kita masa kurang-kurangnya 2 minggu untuk kita bentangkan beberapa isu penting di dalam negara kita, di dalam parlimen. Kita, rakyat telah pilih pemimpin-pemimpin tertentu dan wakil rakyatnya untuk kawasan-kawasan, 220 kawasan itu di dalam Malaysia, untuk mereka buat representasi kawasan di dalam parlimen.
Dan tujuan parlimen ialah untuk ahli-ahli parlimen untuk minta soalan dan kita tunggu jawapan, dan untuk kita debat di dalam parlimen, adakah dia baik atau tidak baik, tetapi di antaranya ialah untuk dapat satu solusi kepada situasi yang kita hadapi. Tetapi sekarang, malangnya di dalam sejarah negara kita, parlimen akan bersidang untuk 1 jam saja. Lepas itu, parlimen kita telah dapat notis di mana speaker parlimen telah beritahu kita bahawa urusan majlis yang kita akan adakan pada 18 hari bulan Mei ialah titah diraja diistiadatkan pembukaan penggal parlimen. Dan ini dari 10 pagi, saya ingat 1 jam ataupun 1 jam lebih. Dan lepas itu tidak ada apa-apa lagi. That means parliament doesn't function anymore for this period of time. Dan excuse lah. Saya boleh katakan perkataan yang saya gunakan, excuse yang digunakan oleh kerajaan sekarang ialah COVID-19 yang katakan masalah untuk kita teruskan dengan parlimen. Tetapi that is a contradiction in terms. Bila mereka kata sebab COVID kita tidak boleh adakan persidangan. Tetapi berapa Dewan Undangan Negeri pun telah adakan sidang mereka. Dan kita nampak di UK dan juga di kerajaan-kerajaan lain di negara lain, mereka ada virtual parlimen, ada online parlimen yang boleh diteruskan. Dan di Malaysia, walaupun sistem kita cukup untuk dapatkan dan juga teruskan dengan online, dengan internet, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan WhatsApp dan semua itu, masih mereka katakan kita tidak akan bagi peluang untuk ahli-ahli parlimen debat di dalam parlimen untuk sesi ini. Dan lagi satu yang penting ialah dari mulaan kerajaan ini, kita di Pakatan Harapan Plus dengan Bersatu dan Warisan telah minta kebenaran di mana kita nak cabar kerajaan yang ada sekarang, adakah tidak mereka dapat mandat rakyat melalui ahli-ahli parlimen untuk pastikan bahawa mereka ada majoriti di dalam parlimen untuk teruskan dengan kerajaan yang kita ada sekarang. Undi tidak percaya di atas kerajaan sekarang ini telah disoalkan bukan saja oleh wakil rakyat dan ahli parlimen, tetapi civil society dan rakyat umumnya telah minta kita kena buktikan ataupun kerajaan sekarang kena buktikan bahawa mereka ada mandat rakyat untuk diteruskan sebagai kerajaan. Itulah yang kita minta untuk speaker tentukan pada masa akan datang di dalam sidang parlimen untuk satu usul yang telah diturun dan dikemukakan oleh ahli parlimen Langkawi, yang itu Tun Mahathir Mohamad, usul tidak percaya atas kerajaan sekarang. Itulah khususnya, itulah isunya di mana kerajaan sekarang tidak beri peluang untuk parlimen sidang untuk lebih dari titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Agong. Mereka ini takut. Kalau mereka tak takut, mereka boleh teruskan dengan usul yang ada sekarang. Apa masalah dia? You want to show your majority, the best way is to have the parliament sitting and allow the debate and the no confidence vote to go ahead. Apa yang telah lakukan oleh kerajaan sekarang ialah mereka tidak berani untuk berdepan dengan usul, dan sebab mereka gunakan COVID-19 sebagai alasan untuk katakan parlimen tidak boleh diteruskan. Malangnya, sebab COVID-19 sekarang
cara MCO yang kita nampak sekarang, PKP yang kita nampak sekarang terbuka. Hari ini pun saya keluar kepada bangsa dan PJ, pergi balik kawasan saya di Kuala Langat. Ramai orang keluar, ada di sana. Restoran semua buka. Mereka duduk di dalam restoran untuk adakan makan tengah hari. Dan sekarang pada masa ini pun mereka ada. Kalau you biarkan itu, pasal apa you gunakan alasan untuk COVID-19 untuk tidak adakan perbincangan di dalam parlimen? Ini buktikan bahawa kerajaan sekarang ini tidak ada percayaan ataupun they are not confident untuk berdepan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk kita tentukan bahawa kerajaan ini ada percayaan parlimen. They have the confidence of the parliament. That is democracy. That is democracy in Malaysia. Tapi di dalam 2 bulan ini sajalah kita telah lihat apa terlaku dengan kerajaan, sikap, cara mana mereka bagi kuasa dan jawatan-jawatan yang tertentu kepada ahli-ahli parlimen. Semua ahli parlimen dapat jawatan-jawatan tak kira dari mana, dan mereka tidak bagi langsung satu cara yang terbuka macam mana orang-orang ini telah dipecat ataupun dibuang dengan serta-merta, dan bawa orang-orang yang tidak ada posisi sebagai menteri ataupun timbalan menteri untuk ditentukan mereka akan bersama dengan kerajaan sekarang. Kalau minta saya ucapkan syabas dan tanya kepada timbalan Presiden UMNO, di mana beliau telah dibagi satu jawatan yang tinggi sebagai chairman untuk TNB, dan mereka katakan tak payahlah, saya boleh lakukan kerja saya tanpa ada pemberian macam ini untuk tentukan support beliau kepada kerajaan sekarang akan diteruskan. Tak ada ramai macam itu di dalam UMNO ataupun di dalam PAS. Akhir sekali dalam PAS tak ada langsung orang macam itu. Dan saya tahu di dalam kementerian di mana saya menteri dulu, cara mereka menukarkan posisi-posisi di dalam agensi-agensi berkenaan di mana mereka telah berhentikan mereka semua dan sedang letakkan ahli-ahli parlimen. Malangnya saya diberitahu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam agensi IWK, Indah Water Consortium ini. Indah Water Consortium ini ialah satu agensi berkenaan dengan apa yang katakan untuk adakan projek di dalam negara kita, dan Indah Water Consortium ini ialah untuk Malaysia saja, untuk Semenanjung Malaya saja. Tak ada Sarawak dan Sabah. Indah Water Consortium ini tidak boleh masuk dalam, sebab mereka tak iktirafkan IWK di dalam Sabah dan Sarawak. Tetapi mereka lantikkan chairman untuk Indah IWK ini dari Sarawak. Tak ada mengena dengan Sarawak, dia lantikkan chairman dari Sarawak untuk jadi chairman IWK. Pada masa kita ada orang profesional yang jadi chairman. Ya. Dan sekarang dia telah pun disuruh diletak jawatan serta-merta untuk bagi peluang untuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Rakyat dari Sarawak untuk jadi chairman. Itulah cara yang mereka lakukan sekarang. Dan sebab itulah saya nak kembali balik kepada isunya, ialah untuk dapatkan mandat rakyat ini, adakah tidak kerjaan sekarang ada mandat rakyat. Dan kita boleh challenge ini saja di dalam parlimen saja. Tak ada cara lain untuk kita buat demikian. 220 ahli parlimen akan duduk di dalam Dewan pada hari Isnin ini
Dan kalau dibagi peluang, kita akan buat undian untuk tengok siapa yang ada percayaan di atas kerajaan pembangkang ataupun kerajaan sekarang. So saya harap ya rakyat akan nampak ini sebagai satu degrasi yang dari demokrasi di dalam negara kita. Macam mana kita nak katakan Malaysia ialah satu negara demokrasi kalau yang the actual essence of demokrasi ini kita tidak ikut. Yang pentingnya kita telah umumkan 280 bilion ringgit sebagai perbelanjaan untuk COVID-19 relief package. Tetapi tak ada kelulusan parlimen. Dan kita terus belanja 280 bilion ringgit tanpa lulusan dari parlimen. Berapa lama you nak buat? You kata you nak bawa di dalam bulan Julai. What guarantee it is there that you will bring it in the month of July? Dan lepas tu kita akan ada bajet untuk tahun depan. Semua negara lain, baru-baru ini Amerika Syarikat 3 trilion US dollars telah diluluskan oleh Kongres sebelum digunakan. Di Amerika, di UK pun ada, tapi Parlimen telah luluskan. Singapura, Parlimen luluskan sebelum mereka belanja. Tapi Malaysia ini, you belanja terus tanpa ada lulusan dari Parlimen. Danlah, katakanlah sesuatu akan jadi di dalam negara ini, siapa akan jawab? Tanpa kelulusan dari Parlimen, siapa akan jawab? Menteri Kewangan akan jawab. Hutang negara sekarang meningkat tinggi macam itu. Dia akan jawab. Tak ada. Siapa akan bayar? Kita akan bayar. Generasi yang akan datang akan bayar. Sampai generasi mana pun saya dah tahu kita tidak boleh bayar habis. Sebab itu kita minta untuk rule of law be applied di dalam kes ini. Dan rule of law ini saja kita boleh minta dan bahas di dalam Parlimen. Pasal itulah tuan-tuan dan puan-puan telah pilih kita sebagai ahli Parlimen. We are the check and balances in Parliament. For whatever the government is doing, there must be check and balance. Kita tidak boleh bagi kuasa penuh kepada mereka tanpa ada check and balance untuk buat sesuatu yang penting macam berbelanjaan sampai 280 bilion ringgit. Saya tidak soalkan kebelanjaan itu ataupun berapa kita nak bayar kepada SME dan akan bagi kepada orang-orang di B40 dan sebagainya. Tak ada. Apa takutnya untuk kita bentang dan bincang isu COVID-19 dan perbelanjaan? Saya boleh garanti kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita di Pakatan Harapan dan Bersatu dan juga di Warisan tidak akan objek kepada itu. Tapi kita ada beberapa soalan yang kita kena tanya. Kebaikan akan datang dari soalan-soalan ini. Kerjaan boleh ambil dan teruskan. Akhirnya kita akan lulus perbelanjaan. Pasal apa kita tidak boleh ada? Pentingnya untuk ada sekarang. Tak payahlah kita tunggu 1 bulan setengah sebelum bawa balik kepada Parlimen pada bulan Julai. Pasal apa kita boleh tidak boleh sambung dan teruskan pada 18 hari bulan ini untuk 3 hari pun tak boleh. Janganlah tanya untuk 2 minggu. For 3 days of debate in Parliament. Most 4 days of debate on Parliament. On the supplementary bill untuk perbelanjaan ini. Itu pun you tak nak buat. Macam mana orang nak bagi recognition kepada satu kerajaan macam ini kalau you tak berani pun untuk bawa perbincangan ini dalam Parlimen? Takut apa? Itu saja saya kena minta. Parlimen dan ahli-ahli ini, apa takutnya kerajaan sekarang? Kalau tak takut, bawalah usul yang tidak percaya dulu. Itu usul yang terpenting sekarang untuk kita tentukan bahawa kerajaan ini ada mandat. Lepas itu, you boleh buat apapun. Kita dibawa untuk Parlimen, untuk debate, dan dilulus dan dibawa kepada rakyat. Soalan pokoknya ialah, adakah tidak you ada mandat? Sebab Perdana Menteri dia sendiri kata, ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat untuk memerintah negara ini. Bukan.
Ini perkataan oleh Perdana Menteri. Dan saya minta sangat kepada semua yang dengar. Malaysia ini ialah satu negara berdemokrasi di mana kita semua bersama-sama berkongsi kuasa untuk kejayaan negara ini. Untuk bawa negara Malaysia kepada satu taraf yang telah pun bawa negara kepada satu taraf. Saya terima kasih kepada orang Bumiputera Melayu, kepada orang Cina, Tionghoa, orang India, orang Kadazan, orang Murut, orang Dayak yang semua telah terlibat di dalam Malaysia untuk bangunkan negara kita kepada taraf ini. Kita tidak boleh kata satu bangsa saja yang telah bawa negara ini kepada taraf ini. Tanpa orang-orang lain. Orang-orang yang agama bukan serupa dan bangsa orang-orang bangsa yang lain, mereka semua telah pun korban dan bagi kepada negara kita untuk Malaysia jadi maju, negara maju sekarang. Dan diiktirafkan di dunia sebagai satu negara yang progresif, yang akan berdepan dengan apa-apa pun. Dan kita sama-sama duduk untuk pastikan anak-anak kita, cucu kita untuk masa depan, dia akan gembira dengan apa yang mereka dapat melalui kerajaan ini untuk kebaikan mereka dan keluarga mereka. Ini kita kena lakukan melalui ballot box nombor 1. Nombor 2, untuk adakan parlimen. Itulah parlimen yang kita ada sekarang untuk check and balance, untuk minta dan untuk soal isu-isu yang terlibat. Isu penting ini untuk disoalkan. Menteri kena jawab. Pengalaman saya adalah saya jawab. Bila ada soalan bukan saya lari. Bila mereka bagi soalan di dalam parlimen, saya jawab. Kalau menteri tak boleh jawab, jangan jadi menteri. Ataupun takut nak jawab, jangan jadi menteri. Dan jangan gunakan COVID-19 sebagai alasan untuk tidak adakan parlimen lebih dari 1 jam pada 18 hari bulan. So tuan-tuan dan puan-puan, saya doa bahawa negara kita ini akan maju, kita akan duduk di dalam situasi aman dan kita akan terima kasih kepada semua yang selama ini telah bina negara kita kepada satu negara yang maju, progresif, boleh kata liberal. Tak ada masalah untuk negara kita. Sebab sekarang di dalam abad 21, 21st century ini, ada banyak perubahan. Kalau kita tak ikut apa negeri-negeri lain buat, and if we don't keep up to the demands and what is happening in other countries, kita tidak akan maju sekarang. Negara kita ini satu negara kecil, 32 juta orang saja. We are a trading nation. Kalau tak ada pelaburan yang datang dari luar untuk labur di dalam negara kita, kita tidak akan maju. Selama-lama ini kita maju sebab ramai datang untuk labur di dalam negara kita ini. Sebab negara kita ialah satu negara yang progresif, aman, damai, dan kita ada infrastruktur yang terbaik. Kita ada mahkamah yang bagus. Semua ini kita boleh nampak sebagai kerjasama di antara orang-orang ataupun warga negara Malaysia yang telah bina negara kita selama-lamanya. So tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya lagi sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah bagi mandat kepada Pakatan Harapan untuk kita terus majukan negara dan juga merentah negara. Yang apa yang laku ini ialah segelintir ahli-ahli Dewan Undangan dan ahli-ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat ini yang telah ambil situasi ini untuk kepentingan diri sendiri dan bawa satu situasi yang kita berhadapan sekarang. Ada orang yang katakan panggil mereka pengkhianat, ada panggil mereka kerajaan belakang yang masuk belakang pintu. Dan kalau begitu, bagilah peluang untuk ahli-ahli Dewan Rakyat untuk tentukan ataupun you nak tunjukkan kepada kita bahawa you ada mandat rakyat pada sekarang ini untuk tubuhkan kerajaan dan teruskan dengan kerajaan yang ada sekarang
untuk kemajuan negara kita. Sekian, terima kasih semua.